Okey, jadi kalau kamu tengok tajuk aplikasi ni maksudnya kita dah sampai ke penghujung bab ni lah, no. Jadi yang untungnya aplikasi pengameran ni dia tak macam pemberitaan hari tu dia ada banyak anak-anak ni kan. Di aplikasi pengameran ni sebenarnya hari tu kamu belajar lah masa kita cari luas dengan isi padu. Cuma sekarang ni mungkin dia akan pusing sikit soalan tu. Dia bagi macam gambar rajah yang bukan dalam paksi Cartesian leh. Jadi kalau dia dalam keadaan macam tu, kita sendiri akan bubuhkan dia pada paksi Cartesian. Okey, jadi kita tengok dia punya contoh 24 ni. Zoom in sikit. Ni kalau kamu nak buka buku teks kan pun boleh. Sekarang kita kat muka surat berapa ni? Ke surat 111. Muka surat 111. Okey, jadi rajah di sebelah menunjukkan keratan rentas bagi sebuah mangkuk berbentuk parabola. Ingat dah kalau dia kata bentuk parabola yang tu bentuk kuadratik, graf kuadratik tu. Jadi dia cakap parabola lepas tu dia cakap equation kuasa 2 kan. Jadi yang tu kamu punya equation kuadratik kamu nak. Jadi dia kata equation dia y sama dengan ax kuasa 2. Diameter dan kedalaman mangkuk itu masing-masing ialah 12 cm. Dia bagi kelebaran dia dan dia kata kedalaman dia adalah 2 cm. Okey, dia tunjukkan bahawa A adalah sama dengan 1/18. A ni A yang ada kat dia punya equation ni. Seterusnya cari isi padu dalam sebutan pi bahagian dalaman mangkuk tersebut. Jadi kalau yang ni nampak tak dia suci isi padu. Tapi dia tak cakap kita rotate pada paksi apa kan. Tapi kita boleh agak lah. Jadi kalau kata kita nak isi padu mangkuk ni. Dia kata bahagian dalaman kan. Jadi kita kena tahu lah kita kena rotate tu terhadap paksi X atau paksi Y lah macam tu. Okay, jadi first kali kita nak buat dia punya bahagian A tu dulu. Dia suruh tunjukkan bahawa A adalah sama dengan 1/18. Jadi cikgu rasa ni kita kena bubuhkan kita punya kuadratik ni dalam paksi Cartesian kita. Ni kita conteng sikit kat sebelah lah. Cikgu print screen sikit. Kita tengok balik jawapan. Copy. Ni bukan pensel ke? Hand. Zoom out. Okay. Jadi kalau kita tengok equation dia ada A saja kan. Dia tak ada B, dia tak ada C kan. Jadi yang ni cikgu rasa equation kuadratik yang paling mudah lah. Dia punya pintasan Y tak ada. Sebab kalau kamu kosongkan X, kamu akan dapat kosong juga kat Y kan. Jadi maksudnya dia kosong-kosong. Dan dia punya nilai maksimum minimum pun tak ada. Maksudnya nilai maksimum minimum dia pun kosong-kosong. Jadi kalau kita bubuh dia kat paksi Cartesian, dia betul-betul duduk kat tempat Y dengan X tu kosong. Boleh tak dia symmetrical kat paksi ni, kat sini. Gitu dia. Cikgu lukis dia tak berapa simetri lah. Jadi yang ni kamu punya lukisan. Kalau kita buka paksi simetri, paksi simetri kat paksi Cartesian. Okay. Lepas tu kita akan label kan. Dia kata bukaan mangkuk ni adalah 12 kan. Jadi kalau dia kata 12 tu maknanya lurus lah kat sini, kat paksi sini. 12. Lepas tu lepas tu kedalaman dia adalah 2 cm. Jadi dia bagi kamu koordinat lah sikit lah. Jadi kita ada kedalaman di 2 cm. Kat sini kita ada daripada sini ke sini unit dia terhadap paksi Y tu 2. Sebab paksi ni dia 2. Jadi yang ni Y dia kosong lah kan. Ini itu tanda tempat kat sini lah. Sekejap. Salah, sorry, 0, 2. Ini dia punya ketinggian dia 2. Jadi equation dia Y adalah sama dengan AX kuasa 2. Dia nak suruh cari
A tu kan dia suruh proofkan A tu 1/18. Jadi dia kata kelebaran dia adalah 12 cm. Jadi kelebaran dia 12. Dia buka sini 12. Ni kalau dia simetri, cikgu rasa mesti kat sini negatif 66 lah. Boleh agak-agak macam tu lah. Jadi kalau kata dia negatif 66, kita kena ada satu point. Betul tak? Kita nak cari A kan? Kita kena ada satu point. Macam tu. Ni cikgu tengok saat jalan kerja dia balik. Dia buat macam mana. Tu. Tu. Nampak tak? Jadi kita ada satu point. Point tu mesti yang kita wujud tu point yang pada lengkung tu. Sebab kita nak cari A kan? Jadi kalau kata graf kita tu simetri, pada kita punya paksi Y ni maknanya dia punya bukaan kiri dan kanan ni mesti sama besar. Yang cikgu buat ni sebab negatif 66 ni sebab jumlah dia punya lebar tu tadi dia kata 12 kan. Ni maknanya mesti belah kiri tu ada 6 unit, kanan tu ada 6 unit. Jadi dia kata kedalaman mangkuk tu adalah 2 cm. Jadi kalau kata marking point kat paksi Y ni, jadi yang ni cikgu lukis extra ni kita tengok sampai takat sini saja maksudnya mangkuk tu takat sini saja. Jadi point kat sini kita ada koordinat dia, kita ada koordinat 6 dengan 2. Lepas tu kita ada kat belah kiri ni pun sama, kita ada negatif 62. Boleh? Jadi soalan macam ni biasa je keluar dalam SPM lah. Maksudnya dia gambar rajah yang macam biasa, tapi kamu kalau kamu nak guna dia, kamu kena lukiskan Cartesian tu pada dia. Faham? Jadi kamu kena fikirlah macam mana nak buat. Jadi kalau dia bagi kamu equation macam ni, kita kena fikir macam mana rupa dia kat paksi Cartesian tu. Jadi kita ada koordinat 62 tu, jadi kita boleh bawa masuk lah kat dalam ni. Jadi kita punya Y tu 2 dan kita punya X tu sekarang adalah 6 kan. Jadi 2 sama dengan 36. Jadi A akan sama dengan 2/36. Okay, sama dengan 1/18. Boleh tak ni? Faham tak? Boleh kan? Jadi kalau kata kita nak bagi hilang Y dengan X tu, kena cari koordinat yang ada pada lengkung tu. Jadi yang ni berapa markah Azhar dia bagi soalan macam ni lah? Dalam 2 lah. Jadi dia nak kamu sendiri fikir pasal maklumat-maklumat dan koordinat yang berkaitan dengan lengkung tu. Okey, jadi kita dah solve. Cikgu. Ya. Dia simetri tu sebab dia tak ada B je. Dia simetri kat paksi Y ni sebab dia tak ada B, dia tak ada C. Sudah. Maksudnya dia share antara dia punya titik minimum tu dan dia punya pintasan Y dia adalah kosong. Boleh faham ke? Okey. Lena, okey. Jadi sekarang ni kita nak cari isi padu kan. Dalam sebutan pi bahagian dalaman mangkuk tu. Bahagian dalaman tu cikgu rasa dia cakap pasal dalam mangkuk lah kan. Dalam ni kan. Betul. Dalam ni kan. Okey. Jadi kalau kata dalam mangkuk ni, kita nak kena rotate dia pada paksi X ke paksi Y nak dapat dia? Paksi X. X ke? Ni nak dapat dalam. Mana lagi cepat kita rotate paksi X ke paksi Y? Padu lah. Cikgu nampak macam kita nak rotate paksi Y, kita dapat terus kan? Dia nak, kita kena faham soalan. Dia nak dalaman mangkuk tu kan? Ke dia nak ketebalan dalam yang mangkuk ni? Cikgu rasa dia nak dalam lah sebab ketebalan ni kita tak boleh nak cari dia rasa. Jadi kita nak dalam mangkuk tu punya isi padu. Boleh yang ni dalam yang cikgu highlight kan ni. Jadi kalau kita tengok dia rotate terhadap paksi apa? Dia rotate terhadap paksi Y. Samalah. Okay, jadi macam mana kamu tahu dia rotate terhadap paksi Y? Yang bahagian cikgu lorek ni kan. Kalau kita rotate dia pada, kalau kata graf kuadratik ni, kata kita rotate dia pada paksi X. Macam ni. Kamu tak akan dapat bentuk macam
mangkuk, betul tak? Kamu akan dapat bentuk macam kalau Pak CS kamu akan rotate bahagian sini kan, bukan bahagian dalam ni kan, sebab yang bahagian ni yang berkaitan dengan Pak CS kan yang ni. Cikgu gelapkan dia. Jadi kalau kita rotate Pak CS, katakan kamu rotate Pak CS, yang kamu dapat tu, yang ni, yang bahagian luar ni, dia jadi bentuk macam ni. Betul tak? Boleh bayang tak? Nampak tak? Betul kan? Jadi maksudnya kita tak dapat isi padu dalaman mangkuk tu kalau kita rotate pada Pak CX. Kalau kita rotate pada Pak CY, lengkung ni kapit dengan area Pak CY ni kan. Jadi kita akan rotate Pak CY. Tapi kita tak rotate 360 darjah. Kalau kata kita pakai, sekejap. Ya ke kita pakai? Sekejap. Area Cikgu Lorek tu betul tak? Jadi kalau kata Pak CY, kita ambil dari sini ke sini kan. Sini ke sini. Jadi betul ke area dia semua ni lah? Asal betul dah. Asal cikgu kena rotate half je. Half cycle je. Kena rotate 180 darjah saja. Betul ke? Kena bagi dua tak? Ada dia buat bagi dua. Sekejap. Kena rotate penuh. Dia tak bagi dua pun kan? Tak nak. Okay. Jadi kalau kata kita rotate pada Pak CY daripada kosong kedua kan tu kan? Ini kan? Kita pakai nilai Y kan? Di area dia tu. Kita dapat semua sekali dalam tu kan? Jadi kalau kita pusing ni, kita nak kena dapat. Kita dapat. Ni pula kat situ sekejap. Kita try dulu lah. Kita masukkan dulu equation dia. Jadi kita rotate tak dapat CY sebab kita nak dapat mangkuk tu punya dalam ni. Yang tu cikgu sure. Cuma cikgu tak sure kat sini. Walaupun dia tulis darjah kerja tu kan. Kalau kita cari luas. Kadang benda ni. Okay, jadi kalau katakan kita ada kuadratik macam ni kan. Lepas tu kita kamikan tak dapat CY daripada sini ke sini kan. Ini Pak CY kan. Jadi area yang kita dapat tu mestilah semua ni tak? Bukan satu bahagian saja, mesti semua ni tak? Sebab Pak CY tu dia ada kiri dan kanan lah, automatik. Jadi kalau kata kita kamikan, kita dah ada luas permukaan yang besar dah. Kita kena rotate half saja. Jadi patutnya cikgu rasa kita rotate 180 darjah saja. Yang tu cikgu pening sikit. Kalau kami tak dapat CY. Ini cikgu kena Google lagi. Okey. Jadi kita ikut jalan kerja dia bagi tu dulu lah. Cikgu rasa betul lah tu. Cuma cikgu ada kefahaman yang clash. Okey. Jadi A ni kita dah tahu dah dia 1/18. Jadi sekarang ni kita nak dalam sebutan X kuasa 2 kan. Jadi kita tahu yang ni kalau kita pindah 18 tu naik atas. Jadi dia jadi 18Y. Jadi kalau kita nak kamikan isi padu, memang kita akan gunakan X kuasa 2 kan. Jadi yang ni kita dah siap-siap ada dah benda yang kita dah ada kuasa 2. Jadi kamiran isi padu tu pi X kuasa 2 terhadap dy kan. Daripada 0 ke 2 kan. Jadi kita punya Pak CY tu koordinat dia 0 ke 2. Jadi kita masukkan kita punya equation tu. Jadi 0 ke 2. Jadi kita dapat jawapan yang ni kalau kita kami dia jadi 18Y kuasa 2 per 2. 2 kosong. Lepas tu kita bawa masuk 2. Kalau kita bawa masuk 0,
dia jadi kosong kan. Jadi kita buat masuk 2 saja. 9. Ni ada pi kat luar dia. 9 darab dengan 4, 36 pi. Okey, jadi yang tu kalau kita buat macam biasa lah, kita anggap kita rotate 360 darjah. Sepatu dalaman. Tak bila ke dalam kerja ni? Tak kat situ saja. Dan ni nanti cikgu check balik no. Sebab macam tak cikgu rasa kena bagi 2. Tak kena bagi 2 ke? Macam mana cikgu nak check ni? Nanti cikgu check kemudian. Kalau cikgu rasa ada benda yang konflik kat sini, cikgu akan bagi tahu kamu dalam grup lah. Jadi takat ni sekarang ni cikgu rasa kamu faham dah kan dia tulis apa kan? Kenapa dia buat terhadap Pak CY semua kan? Cuma yang problem cikgu ni sebab sekarang ni dia punya area tu besar lagi bila kita kami terhadap Pak CY tu. Jadi cikgu rasa macam dia tak perlu pusing 360 darjah, dia pusing 180, iaitu problem dia. Nanti cikgu check balik yang ni. Kamu jangan risau lah. Kalau dia betul, cikgu akan beritahu dia betul. Betul je kot tu, insyaAllah. Okay. Jadi kita tengok contoh yang seterusnya. Boleh ke ada tak siapa soalan masa soalan ni? Faham ke? Dia tak direct lah, maknanya dia tak cakap kamu kena putar kat mana semua. Kita sendiri kena fikir daripada soalan tu, faham? Nanti Cikgu, ya? boleh tak saya nak minta cikgu tolong explain balik part yang Y sama dengan 1/18 X kuasa 2 tu? Maksud kamu kenapa equation ni macam ni? Tak, equation tu tahu tapi yang part bawah tu macam tak jelas. Ni kenapa dia jadi ni ke? Yang pi kami X kuasa 2 dy tu. Oh, okey. Dia saja isi padu. Boleh? Isi padu dalaman mangkuk tu. Maknanya dia nak dalam ni. Boleh tak? Dia nak shape ni. Faham tak? Jadi kalau dia nak shape ni, kita kena tengok daripada kita punya graf kuadratik ni, kita kena pusingkan dia pada paksi X ke paksi Y untuk dapat shape mangkuk. Boleh? Shape mangkuk dalam ni. Boleh? Shape mangkuk dalam ni. Isi padu dia lah maksud cikgu kan? Jadi kalau kata kita rotate pada paksi X, kita akan dapat area. Kalau kata sebelum ni kita belajar sama lah isi padu dengan luas ni, kita akan dapat kawasan yang lebih kurang sama shape lah, cuma lepas tu kita rotatekan dia kan. Maksud kita maknanya kita kuasa 2 darab pi kan. Jadi kalau kita rotatekan graf kuadratik ni terhadap paksi X, kita tak dapat isi padu dalam mangkuk ni, kita dapat shape yang bentuk yang berbeza betul. Faham? Jadi maksudnya kita tak boleh guna equation yang Y kuasa 2 dx ni. Kita tak boleh guna versi yang ni. Dan kita tak boleh pakai nilai-nilai X sebab yang ni bukan bentuk yang dia nak tu. Yang dia nak tu bentuk yang dalaman mangkuk ni. Boleh? Jadi maksudnya kat sini yang betulnya adalah kita cari isi padu tu dengan kita rotate dia pada paksi Y. Jadi bila kita rotate dia paksi Y, equation tu kita kena kuasa 2 kan. Boleh? Dan equation kuasa 2 tu mesti dalam sebutan Y kan. Jadi first kali kita akan tukarkan dulu equation tu daripada Y sama dengan 1/18 X kuasa 2 tu jadi dalam sebutan Y. Boleh? Jadi maksudnya kepala depan dia X. Jadi kalau kata kita cari isi padu, memang kita nak X tu kuasa 2 kan. Kita nak equation yang kuasa 2 kan. Jadi kat sini mudahlah kita boleh nampak yang sebenarnya betul lah kita kena rotate pada paksi Y sebab equation ni dia dah mudahkan kita. Bila kita pusingkan dia dah siap-siap jadi X kuasa 2 dah. Jadi kalau dia dah ada kuasa 2, kita tak payah kuasa 2 kan sekali lagi. Faham lah? Sebab equation untuk cari isi padu tu dia X kuasa 2 dy. Jadi kita terus masukkanlah 18Y tu dalam kita punya formula isi padu ni. Jadi first kali itulah cikgu harap kamu faham kenapa kita pilih dia paksi Y bukan paksi X. Sebab yang ni dia tak nyata kan. Jadi kita sendiri kena pilih. Lepas kita dah pilih tu kita tengok. Kita nak kena kamirkan daripada nilai Y berapa ke berapa. Disebab kedalaman mangkuk tu tadi 2 cm. Maksudnya kita akan dapat isi padu shape yang dalam ni. Yang ni. Bila kita kamirkan daripada 0 ke 2. Boleh tak ada paksi Y kan? Sebab tu nilai-nilai had dia 0 ke 2. Lepas tu kita kamir macam biasalah.
Okay, jadi kita dapat jawapan 36 pi tu. Yang cikgu pening sikit tu tadi, nantilah cikgu akan explain kat kamu lah. Kalau kata kita kami tak dapat CY sebab dia kuadratik macam ni, area dia akan jadi shape macam ni kan. Jadi kalau dia besar dah macam ni, kalau kita rotate dia, cikgu rasa kita tak perlu rotate 360 degrees lah. Kita rotate 180 degrees dia dah dapat satu isi padu lengkap dah. Jadi kalau dia 180 degrees je, kita akan bahagi dua jawapan ni. Dia jadi 18 pi, faham? Tapi kat sini dia tak bahagi dua. Maksudnya mungkin cikgu ada salah faham sikit lah kat sini. Nanti cikgu akan top up ilmu cikgu balik kalau kes-kes yang macam ni. Nah, boleh ke Nuri, kau faham kan? Cikgu cerita? Boleh cikgu. Terima Boleh kasih. lah. Okay. Jadi kita tengok contoh yang seterusnya. Tak apa kita simpan dulu yang cikgu punya problem tu. Sebab ada je cikgu jumpa lah kalau dia full, memang kita akan rotate dia 180 degree saja. Okay. Kita tengok soalan kuman kat bawah ni. Jadi yang ni dah betul lah, jawapan dia 36 pi. Okay. Jadi yang ni soalan yang dia campur cikgu rasa antara pembezaan dengan kamiran. Di dalam satu kajian didapati bahawa kadar pertambahan luas, maksudnya dA over dt lah tu lah. Kadar pertambahan luas bagi koloni bakteria pada agar-agar makmal boleh diwakili oleh dA over dt sama dengan 2T campur 5. Dengan keadaan A adalah luas koloni dan T adalah masa dalam saat apabila bakteria dikuturkan pada agar-agar. Jadi kamu pernah buat eksperimen ni kan dalam biologi dengan sains kan? Okey. Dia beri bahawa bilangan bakteria bagi setiap keluasan 1 cm kuasa 2 ialah 1,000,000 sel. Jadi dia kata kat sini dia tengah cakap pasal luas lah kan. Jadi dia kata kalau kata 1 cm square ni kita ada 1,000,000 sel dan koloni bakteri beri ketebalan 1 sel sahaja. Jadi dia macam nipis saja. Okey. Bilangan bakteria bagi setiap keluasan ialah 1,000,000. Kenapa dia kata bakteria tu 1,000,000 sel? Bakteria tu kita anggap dia sebagai sel lah cikgu rasa nah. Dia satu sel. Jadi maknanya dalam setiap 1 cm kuasa 2 ni dia ada 1,000,000 bakteria tu. Okay. Dan ketebalan dia nak bagi senang, dia kata ketebalan dia 1 sel sahaja. Cari bilangan bakteria selepas 5 saat. Okay, mari kita fikir kat sini. Dia nak bilangan bakteria. Jadi last kali kita kena darabkan dia dengan 1,000,000 lah. Jadi kalau kata dia nak bilangan, kita kena cari dulu luas kawasan dia, betul? Jadi dia kata kawasan bakteria tu, dia punya pertambahan kawasan tu dA over dt lah. Jadi kalau kata kita ada dA over dt, kita nak dapat balik A kan, sebab kita nak dapat balik berapakah luas kawasan yang bila saat kelima ni. Betul? Jadi kita nak balik equation yang A. Dekat situ yang kita punya kameran main peranan tu lah. Sebab yang ni bila kita kamer dia akan jadi balik equation A lah. Okay, jadi dia ada cakap pasal 5 saat ni. Jadi tujuan dia bagi 5 saat ni macam kita dapat koordinat Y satu. Okay, boleh tak? Macam koordinat X, koordinat Y, waktu kita nak cari equation lengkung tu kita kena ada maklumat sikit kan supaya kita boleh hapuskan tambah C tu kan. Jadi sebab tu dia bagi kamu 5 saat tu lah. Jadi first kali kita akan kamirkan 2T campur 5 ni. Kita akan dapat dia dalam sebutan, kita akan dapat A lah, tapi kat ujung tu ada C kan. Jadi kita tak boleh biar C tu lah, kita kena cari C tu. Baru kita boleh dapat equation A yang lengkap, faham? Jadi kita akan guna maklumat yang dicakap kat sini. Okay, mari kita try lah. Jadi dAdt ni simple saja. Bila kita kamir dia, kita akan dapat, kita kamir terhadap T lah, kita akan dapat equation A tu kan. Jadi kita akan dapat 2T kuasa 2 per 2 campur 5T campur dengan C. Jadi yang ni equation A kita. Okay, okay. Diberi bahawa bilangan bakteria setiap keluasan 1 cm square ialah 1,000,000 sel dan koloni bakteria memiliki ketebalan 1 sel saja. Cari bilangan bakteria selepas 5 saat. Ini kalau saat kelima, kita nak kena, saat kelima tu kita guna saat lagi kot. Kita ada maklumat apa nak cari C kat ujung tu. 1 cm.
Kita punya. Kalau T tu kosong, area dia kosong ke? T kosong, area kosong ke? Masa T kosong, area kosong tak? Dia terus masuk ke? Kosong U. U adalah masa diperlukan untuk menghasilkan 5/10 kuasa 7 sel bakteria. Katakan U memberi masa diperlukan untuk menghasilkan kaedah ini. Sekejap. Itu U ada sila positif maka U sama dengan 5 saat. Lepas tu dia buat apa dengan 5 saat tu? Luas koloni bakteria selepas 5 saat. Oh, dia kami daripada 0 ke 5 terus. Oh, boleh juga ya. Oh, Cikgu, yeah. Ya. kalau macam dia dihilangkan C tak apa ke? Dia hilangkan C sebab dia buat kameran tentu. Betul? Dia buat kameran tentu kan. Panjangnya dalam kerja dia. Jadi jadi kata last kali jawapan dia adalah 5/10 kuasa 7 sel. Yang ni refleksi dia kan? Sini refleksi dia. Okay, jadi dia kami kan daripada 0 ke 5. Sebab apa dia ambil nilai ni terus? Sekejap. Cikgu kita kena bayangkan dia punya graf dia. Sekejap. Yang ni kuadratik kan? Kita ada C. Lepas 5 saat. Dalam satu kajian berarti bahawa kadar pertumbuhan bagi luas bakteria gagak boleh diwakili oleh DADT sama dengan 2T campur 5. A adalah luas koloni bakteria. Yang ni dia tak macam. Saya rasa sebab bila dimension kadar eksperimen tu start dari 0 saat. Itulah Aisyah tu cikgu rasa macam kalau kata kita buat equation sini. Kalau kata dia start from 0 second, maknanya area bakteria tu punya pertumbuhan tu kita anggap dia 0. Jadi C ni akan hilang lah sebab dia 0, 0. C kita tu 0, faham tak? Tapi cikgu buat ni kaedah lain. Sebab dia terus masukkan nilai tu 0 to 5 kan? Dia terus cari 0 to 5 tu dia dapat area tu 50 cm². Sama lah kot macam cikgu buat lah. Jadi kalau kita, cikgu rasa simple lagi kot macam ni kot nak bagi kamu faham lah nah. Jadi kalau kita buat eksperimen macam Aisyah kata tadi, dia tak cakap banyak maklumat kan, macam dia tak kata starting point waktu mula eksperimen tu area dia adalah sekian bakteria kan. Jadi kita anggap bahawa bakteria tu start dia dah apa? Dia masa T sama 0 tu tiada lagi bakteria wujud pada kamu punya agak-agak, dah faham tak? Maksudnya luas kawasan kultur bakteria tu pun adalah kosong. Faham lah? Jadi equation tu dia akan jadi A sama dengan T kuasa 2 campur 5T sajalah. Sebab C kamu tu kosong. Boleh? Boleh faham? Okey, lepas tu dia masukkan apabila T sama dengan 5 kan, sebab kita nak cari area ni kan. Jadi bila T sama dengan 5, kita ganti 5 dalam T tu. Yang ni dapat apa? 25 campur 25. Dapat 50 cm kan, dapat jawapan sama macam dia kan. Okay, lepas tu yang ni area kita nak dapat balik bilangan bakteria. Maknanya kita kena darabkan dia dengan 1 juta tu. 50 darab dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 darab 10 kuasa 6 kan. Dia tulis apa tadi? Yelah dia tulis dalam yang ni bentuk apa panggil ni, bentuk piawai macam ni kan. Boleh juga lah, tapi tak tulis pun tak apa je. Ni dia darab dengan 1 juta, cukup 1 juta cikgu. Jadi dia dapat jawapan. Faham ke? Cikgu rasa tak tahulah dari segi cara dia guna rumus tu. Kalau cikgu tak tulislah dia gitu. Nah, cikgu sah dia macam cikgu buat ni lah, faham tak? Kita cari A dia supaya kita nampak kita tengah cari apa, faham tak?
Nah, tapi last kali sama je kan? Jawapan ni kan? Kan? Tak apa, kita akan praktis lagi kat bawah ni. Memang kita dah agak dah soalan aplikasi ni memang akan jadi lagi mencabar. Jadi kita learn sikit pasal cara dia menjawab lah. Boleh ke? Kamu faham tak? Kamu ada soalan nak tanya kat cikgu? Ada? Cikgu. Ya? Kayaknya konsep pengambilan yang terlibat tu yang waktu kita nak dapat 2T kuasa 2/2 tu lah cikgu. Jadi sebab dia bagi kita, yang ni fungsi kecerunan kan Huda kan? Dia bagi kita dalam bentuk ni. Jadi maksudnya kita kena reverse dia balik supaya dia jadi equation A. Faham tak? Yang tu lah maksudnya kita kena faham lah daripada soalan tu bila dia bagi kita DADT ataupun apa-apa yang berkaitan dengan pembiasaan. Kalau dia suruh cari balik luas, maksudnya kita tak boleh guna formula yang ni kan. Kita kena guna formula yang kepala dia A. Betul? Jadi kalau kata kita nak dapat balik formula A tu, kita kena songsangkan balik equation DADT ni. Songsang DADT tu maksudnya kita pakai proses kameran. Faham lah? Faham tak? Cuma yang ni dia buat kameran tentu lah. Cikgu buat kameran tak tentu dan dia ada C. Lepas tu cikgu andaikan bahawa sama je lah macam dia punya lah cikgu rasa sebab C dia hilang kan tu kan. Kita andaikan bahawa waktu T kosong tu tiada lagi bakteria wujud atas kamu punya culture agar-agar tu, jadi area bakteria tu kosong. Jadi bila kita ada dua syarat ni, C ni akan jadi kosong lah. Jadi kita boleh solve equation kita A tu, kita nak cari A, kita masuk balik T tu sama dengan 5. Lepas tu ingat dia suruh cari kultur bakteria dia kan. Jadi kita darabkan dia balik dengan 1,000,000. Okay. Okay, kita try buat latihan kendiri ni lah. Cikgu rasa kita kena buat sama-sama lah ni. Cikgu tolong kamu. Ada 2 soalan. Lepas tu kalau sempat kita akan try soalan aplikasi yang ada kat bawah ni sekali lah. Okay. Kita buat soalan ni. Kalau kamu ada idea waktu cikgu explain tu, kamu kita tahu je lah kadang-kadang cikgu nampak dia daripada satu segi, mungkin kamu nampak daripada segi yang berbeza. Mungkin kamu punya betul lagi sebab dia aplikasi, dia kamu memang kita kena fikir on the spot macam mana kita nak solve. Jadi dalam exam yang ni yang akan menguji kamu lah. Di samping kamu nak kena fikir on the spot tu sebab dia masalah baru, kamu kena ingat masa pula kan. Kamu hanya ada kamu ikut masa, kalau dia kata 10 markah kamu hanya ada 15 minit untuk jawab soalan ni. Macam tu. Jadi yang tu yang agak mencabarnya ADMAT ni lah sebab kita ada peruntukan masa yang sikit untuk kita jawab soalan tu. Matematik dia bagi banyak tu. ADMAT pun dia bagi banyak tu juga masa kan. Jadi ADMAT tu soalan dia susah lagi lah pada cikgu. Okey. Jadi kita tengok nombor 1 ni. Rajah di sebelah menunjukkan keratan rentas bagi sebuah tudung saji rotan berbentuk parabola yang boleh diwakili oleh persamaan Y sama dengan negatif KX kuasa 2 dengan keadaan Y adalah tinggi dalam meter dan X adalah sejari dalam meter tudung saji tersebut. Jadi soalan ni sama macam soalan mangkuk tu kan, betul tak? Jadi dia suruh prove dulu K tu sama dengan 1/50. Jadi kita tengok equation tu sama macam tadi, kita nak kena lukis dia punya paksa Cartesian kan. Jadi dia hanya ada AX kuasa 2 lah kita kata. Jadi bila equation tu mudah macam tu, kamu ingat dia akan dia punya paksa simetri dengan dia punya paksa simetri tu kat Y tu, kat paksa Y tu. Dan dia tak ada pintasan Y. Sebab kalau kata kita masukkan X tu kosong, Y akan jadi kosong jugalah. Maknanya dia pintas kat kosong. Boleh? Jadi pintasan Y dia dengan dia punya paksa simetri tu mesti duduk kat paksa Y tu kalau dia tak ada B dengan C. Jadi dia negatif sebab kita punya graf ni masam. Jadi maksudnya kita punya nilai-nilai Y tu akan jadi negatif lah kan untuk nilai-nilai X kan. Jadi kita punya paksa tu duduk atas kat sini. Kalau kita penting gambar ni. Jadi kalau kata soalan kebat pun, tu kata walaupun dia macam susah waktu kita buat, tapi kadang-kadang soalan dia masih lagi ada chance untuk ulang. Faham tak? Maknanya macam soalan tudung saji mangkuk tu soalan yang sama, cuma ditukar sikit-sikit je kan. Jadi kalau kata kita lagi banyak buat soalan, kita still masih ada peluang lagi untuk macam latih to be lah soalan-soalan kebat ni lah. Cuma itulah kalau kita tak cukup buat jumpa soalan kebat, terjadi masalah untuk kita lah waktu exam. Okay.
Di Y. Jadi yang ni X. Jadi kita punya Cartesian tu macam tadi. Dia kosong-kosong kat sini kan. Jadi sekarang ni kita boleh carikan nilai K ni. Kita boleh prove dia 1/50 dengan kita labelkan, kita tengok titik apa yang ada pada kita punya kuadratik kali ni. Jadi kat sini kita tahu dia sini ke sini kosong kan. Jadi sini ke sini maknanya sini dia punya koordinat Y dia negatif 50. Jadi kita ada dua koordinat Y kat sini dengan kat sini. Kita ada negatif 50 kat sini. Kat sini pun sama sebab kat tempat tudung saji ni buka dia adalah satu garis lurus. Okay. Jadi kat sini pun nilai Y dia adalah sama juga. Betul ke ni? Okay. Cikgu dia tak payah tukar meter dulu cikgu. Meter. Sebab apa udah nak tukar meter? Kena ke? Tak kan? Boleh je kan dalam sentimeter. Oh ya. Sebab dia kata X adalah jejari dalam meter tu sekejap. Y adalah dan X adalah jejari dalam meter. Oh, jadi equation tu dia tengah cakap pasal jejari. X adalah jejari dalam meter. Bolehlah kita tukar sekejap kita label dulu. Sebab dia kata dalam meter kan. Kat sini dalam sentimeter kan. Jadi kita boleh tukar dulu. Jadi kalau 50 tu 5 cm 50 tu 0.5 meter lah kan. Jadi betul lah tudung saji kamu dalam 1 meter saja. Betul lah tu kan. Betul lah tu. Sebab kita tengok dulu titik-titik ni. Jadi yang ni 100 unit kan. Jadi maksudnya macam tadi punya case tu ada simetri kanan dan kiri. Jadi kita boleh agak dia punya koordinat X tu sekali kan. Koordinat X ni berapa tu? Apa koordinat X sini dengan sini? Negatif 50. Negatif 50 dengan 50 kan. Jadi kita tukar jadi meter lah dua-dua lah. Jika tukar jadi meter dia jadi 0.5 negatif 0.5 kan. Okey. Yang ni sama jugalah. Negatif 0.5 negatif 0.5. Betul tak cikgu buat? Satu tu positif, satu tu negatif kan? Betul lah. Jadi kalau kita nak tunjukkan K tu macam tadi, kita akan gantikan nilai ni dalam equation. Kita akan dapat K tu 1/50. Betul ke? Kalau kita kena convert ke? Jadi ke? Kejap. Jadi 50 ke kalau kita convert? Macam tak je. Betul tak? Jadi 1/50 ke? Nanti jadi kecil kalau kita convert. Cikgu rasa kita kena guna yang besi tak convert. Tak jadi je. Jadi yang 0.5 ni? Sebab? Tak dapat. Yang ni tak jadi. Jadi dia typo ni kot lah. Jadi patutnya dah sentimeter ni kan? Okay, jadi kita pakai yang 50 lah, kita pakai yang ni lah. Jadi Y tu 50, negatif 50, X tu mana? X tu 50. Okay. Jadi kita ganti Y sama dengan negatif K X kuasa 2. Y tu adalah negatif 50. Cikgu, saya nak tanya kalau koordinat tu memang kena ambil yang positifnya ke boleh je kalau ambil yang negatifnya? Boleh je Nurin sebab syarat dia koordinat tu mesti berada pada kita punya kuadratik tu. Boleh? Maksudnya dua-dua akan jadi sebab yang ni equation kan. Kalau kata mana-mana titik ni dia mesti padan dengan equation ni. Maksudnya kalau kita key in X koordinat ni mesti dapat Y koordinat ni. Kan? Jadi kita asalkan kita punya titik tu berada pada parabola tu, kita boleh guna je. Tak kisah dia kat belah kiri ke belah kanan ke, kat mana-mana point pun boleh. Yang tak boleh tu kosong-kosong ni lah sebab nanti dia hilang lah. Faham? Jadi kosong-kosong pun koordinat juga tapi dia tak boleh guna untuk case ni sebab nanti dia akan hapuskan Y dengan X kan. Alright, jadi yang ni negatif 50 sama dengan negatif K 50 kuasa 2. 50 kuasa 2 apa? 2,500 lah. 2,500. Jadi nampak ni jawapan dia apa? K kita sama dengan 50 bahagi dengan 2,500. Negatif ni ada kiri kanan jadi kita boleh hapuskan dia. 50 bahagi 2,500 kita dapat 1/50 .
Tak dapat kan kalau kita pakai meter kan? Jadi maksudnya soalan ni ada typo lah nah. Okey, maksudnya dalam sentimeter terus. Nampak nombor dia macam dia tak convert pun kan? Jadi jawapan dia 1/50. Ingat nah, yang tunjukkan ni selalunya dalam 2 markah je. Jadi maksudnya kalau kata kita tak boleh tunjuk, kita ambil je nilai tu kita guna untuk jawab B. Faham? Sebab kita dah ada dah nilai K, maknanya kita boleh start kami kan. Jadi kami ni kita boleh pakai logik kita lah, kita nak kami terhadap paksi X ke paksi Y kan. Jadi yang ni pun sama, dia nak isi padu dalam sebutan pi bahagian dalaman tudung saji tu, maknanya kita akan kamikan dia daripada berapa ke berapa tu. Equation apa? Kita nak kena kamikan pada paksi Y ke pada paksi X ni? Paksi Y. Si Y daripada berapa ke berapa kita nak kami? Negatif 50 ke kosong. Negatif 50 ke kosong. Betul nah? Jadi kita nak ambil sini ke sini kan. Negatif 50 ke kosong. Kita ubah dulu equation ni. Jadi X kuasa 2 sama dengan negatif indah kan? Negatif 50Y. Betul? Betul cikgu buat. Okay. Negatif 50Y. Lepas tu kita kamikan lah. Kita kami dia daripada titik ni negatif 50 ke kosong. Question kita negatif 50 Y kuasa Y. Kita ada dy. So kita ada pi kat luar. Ini soalan nombor 1 kan. 1B. Okay. Kita kami ni, yang ni simple je. Maksudnya equation dia tak susah. Okay. Jadi kita dapat negatif 50Y kuasa 2 per 2. Pi kat luar. Kosong negatif 50. Jadi kalau isi padu, kita tak akan dapat jawapan negatif tau. Sebab kita dah kuasa 2 kan tu, kiranya jawapan dia sentiasa akan jadi positif. Okay. Jadi yang ni had atas tolak had bawah. Jadi kosong tolak dengan yang ni. Okay. Ini boleh kecilkan sikit. Dia 25. Okay. Lepas tu. Kalau tertinggal pi pun, dia tak potong markah kamu lah. Katakan pi ni kat ujung. Tapi last kali tu mesti letak pi lah. Jadi kosong tolak berapa tu? Yang ni berapa ni? 25. Negatif 25 darab dengan negatif 50 kuasa 2. Sebab berapa? Negatif 62,500. Betul lah kan? 2,500 darab 25 kan? Jadi negatif ada. Sebab negatif yang ni. Negatif yang ni hilang. Negatif ni tak apa. Satgi dia akan hilang sebab kosong tolak-tolak ni. 62,500 ya tadi. Ya cikgu. Ya, okey. 500 pi. Okey, jadi jawapan dia 62,500. Betul tak tu jawapan dia? Betul. Betul lah? Besarnya. Okey, sebab dalam sentimeter. Okey, jadi kita dapat jawapan 62,500 isi padu dia. Jadi betul lah nah. Jadi kita tak payah macam cikgu kata tadi, cikgu ingat kita kena bahagi 2 kan sebab kita pusing separuh. Tak nah. Jadi kita buat je macam biasa. Dalam kerja tu kita akan buat macam biasa saja. Okey, nombor 2. Yang ni pun sama. Cikgu rasa memang dia bagi kamu contoh yang sama macam yang dibagi latihan tadi kot kan. Jadi kadar pencutan nilai harga bagi sebuah kereta dalam masa setahun diberi oleh kalau dia bubuh prime kat sini maksudnya yang ni DSDT lah. Ni DSDT. Sama dengan A per 1000 darab dengan 20 tolak T dengan keadaan A adalah nilai harga asal. Kalau pasal duit-duit ni memang kita kena baca betul-betul lah. Di A tu simbol untuk nilai harga asal dia dalam RM kereta tersebut dan T adalah bilangan tahun kereta itu dibeli. Kadar pencutan nilai harga. Jadi kereta ni bila kita guna dia tiap-tiap tahun dia punya harga dia akan jatuh kan daripada point kita beli dia nak. Jadi sebab tu dia kata kadar pencutan harga tu nak. Okey, lepas tu dia kata diberi harga asal bagi sebuah kereta adalah 48,000. Maksud harga asal tu waktu T sama dengan kosong.
Boleh lah. Jadi cari nilai harga kereta itu selepas 7 tahun. Cikgu rasa yang ni pun boleh buat macam kita buat sebelum ni kan. Jadi kalau kita S tu simbol apa? S tu untuk banyak mana dia susut kan, nilai harga kereta itu selepas 7 tahun. Jadi kalau kata kita dapat equation S tu, maksudnya kita tahu berapa harga dia yang telah jatuh tu. Betul? Kita dapat susutan dia berapa. Jadi kita kena tolak kot dengan harga asal kereta ni. Lepas tu B, jika harga asal sebuah kereta adalah 88,500, cari peratus susutan nilai harga kereta tersebut selepas 5 tahun. Jadi dia nak susutan tapi dalam peratus. Okay, mari kita cari A dulu. Cari peratus pun pening dia nak susut peratus apa kan. Jadi yang A tu kita ada di SDT. Jadi kita akan kamil lah ni. Sebelum kita kamil, kita susunkan dia supaya dia cantik dulu lah. DST kita sama dengan yang ni nak kena kembang sikit lah. Jadi dia jadi 20. Nak kena kembang lah. Kembang lah 20. Nanti jadi susah lagi tak? Dia ada A, lepas tu dia ada T. A tu kita akan bubuh kan. Macam dalam equation tu kan 48,000 kan macam tu kan. Kalau kata harga asal kereta tu 48 kan dia nilai tetap. Lepas tu kalau kita nak kamil kita kena gantilah sebab kita nak kamil dia tak ada T saja kan. Kita kena letak 48,000 tu dalam tu. Nah. Boleh lah. 48,000 per 1,000 lah. Lepas tu ada 20 tolak T. Tu kan lah kita ganti siap-siap. Kalau tidak kita tak boleh kamil. Kita ada dua boleh ubah kan. Kita ada S. Kita ada T kan. Jadi kita nak kamil sekali tak ada T saja kan. Kita buang. Jadi yang ni dia jadi 48 darab 20. Apa tu? Kita kembang kan. 960. 960. Tolak 48T. Ni ST tu. Okey, jadi kita akan kamilkan ni. Lepas tu yang ni sama. Macam kes sebelum ni kita rasa kalau kita dapat C pun C tu kosong. Kenapa C tu kosong? Sebab kalau T tu kosong tak ada susutan harga kan. Jadi bila T kosong S akan jadi kosong. Boleh? Jadi C tu hilang. Faham tak? Faham tak? Okey. Jadi kalau kita kamil dia kita akan dapat S lah. Ni 960 tolak 48T. Kita nak cari harga kereta selepas 7 tahun kan. Jadi kalau kita dah dapat susutan ni, kita akan tolakkan dengan harga asal kereta tu. Jadi yang ni kita kamil terhadap DT. Jadi kita dapat 960T tolak 48T kuasa 2/2 tambah C kan. Jadi C sama dengan kosong sebab bila T sama dengan kosong, tiada susutan lagi berlaku kan. Jadi logiknya C kita tu kosong. Okay, jadi equation S kita sama dengan 960T tolak 48 bahagi 2. Berapa? 24 lah. 24T kuasa 2. Jadi sekarang ni dia suruh cari selepas 7 tahun kan. Jadi kita akan masukkan T sama dengan 7 dalam ni. Kita tengok dia jadi apa. Ini dapat harga terus ke dapat banyak-banyak hilang lah. Dengan masa 960 darab 7 tolak dengan 24 darab 49. Betul nah cikgu kira ni. 5,544. Nah, 5,500. Kalau 5,544 ni cikgu rasa banyak mana harga kereta tu dah susut lah no. Ni last kali jawapan ni kita kena tolak kan. RM 48,000 di harga kereta tersebut selepas 7 tahun. RM 48,000 tolak dengan 5. Betul tak dia tolak? Apa jawapan akhir dia nak? Jawapan akhir dia buku teks lagi apa? Ha, 42,456 lah Hanis. Okay.
42,000. Betul lah nah, jadi kena tolak nah. Logik lah. Takkan kereta tu jadi harga 5,000 kan. Baru 7 tahun lah. Jadi dia jadi 42,456. 56. Mahal lagi lah. No, okay. Jadi yang tu untuk A. Jadi B pula. B kita kena, dia kata harga asal kereta tu adalah 88,000. Kita kena kira balik lah Nana. Kita kena masukkan A tu dengan 88,000 pula. Macam di print screen kan. Betul tak? Kita kena ambil balik ni. Tapi kita boleh letak A tu kat luar pun tadi juga tak? Tapi sama je lah. Tak apa, kita buat je. Macam kita buat tadi, kita gantikan 48,000 tu dengan 88,500. Lepas tu dia suruh cari peratus susutan nilai harga kereta tersebut selepas 5 tahun. Kalau dia nak peratus susutan nilai harga kereta, maknanya dia nak harga, macam mana, apa yang dia nak tu? Dia nak harga baru kereta tu lepas 5 tahun per dengan harga asal kereta tu kan? Yang tu tak dia nak. Itulah kita kena fikir sikit. Bila kalau cikgu pasal kereta duit-duit ni selalunya cikgu pening sikit dia nak apa. Okay. Equation kita tadi kan. Okay. Jadi equation kita tadi mana dia? ST tu A per 1020 tolak T tu kan. Okay, jadi sekarang ni kita punya harga dia 88,500. Yang ni lah. Kita pusing. Ni 88.5 kan. Okay, 88.5. 88.5 darab 20. 1, 2, 3. Dapat apa tu lah? Satu 177/2. 177/2. Darab 20 cikgu. Darab 20 1770. 88.5 darab 20. Ni ya. Okay. Tolak dengan 88.5 T. Gitu lah. 88.5. Pecahan tu apa? 177/2 lah. 177/2. Dia boleh je kalau kamu nak faktor lah. Tapi cikgu bila dia dah macam ni dah, cikgu rasa lagi senang kita selesaikan dia waktu pemudah. Nah, dia ikut kamu selesa macam mana. Jadi kita akan kami ni sebab kita nak S. Jadi kalau kamu nampak cikgu ada careless, kamu letak lah. Kalau tak ada DT. Yang ni kita akan dapat 1770T tolak 177 T kuasa 2 per dengan 4 tambah C. Jadi C kosong kan? Jadi C kosong tak tulis lah. Atas dah cakap dah. Lepas tu kita nak masukkan T sama dengan 5 ni dalam equation. Kita gantikan. Dapat apa tu? Apa harga susutan dia? RM7,743.75. RM7,743.75. Macam tu lah. Okay. Yang ni harga susutan. Jadi dia nak peratus tadi kan. Peratus susutan nilai harga kereta tersebut selepas 5 tahun. Cikgu rasa kita try lah. Kita tengok peratus kita jadi apa. Cikgu rasa dia nak harga lepas 5 tahun per dengan harga asal. Betul tak? Betul tak? Jadi mari kita try lah. Jadi harga asal tu 88,000 kan. Jadi harga lepas 5 tahun tu RM88,500
tolak dengan 774375 tu. Berapa tu? Berapa harga kereta tu? Apa tu? 88,500. RM80,756.25 Lepas tu kita nak peratus susutan dia. Jadi maksudnya yang ni per dengan harga asal dia. Berapa dapat tu? Lebih pula. Cikgu salah tulis ni. Sekejap. 80,756.25 bagi 88,500. Bukan. Yang ni bukan harga susutan lah. Cikgu rasa kita kena ambil kita kena ambil 7743 tu ke? Kita dapat harga 7743.75 bagi 88,500. Maknanya yang dia nak tu bukan yang ni dah. Bukan yang ni. Yang ni apa? Ini peratus apa? Yang ni 91 tadi cikgu dapat kan? 91 80,756.25 bahagi 88,500 ni dapat 91. Maknanya harga dia 91% daripada harga asal. Tapi yang ni bukan jawapan ni. Yang jawapan dia 8.75. Maksudnya dia terus ambil saja banyak mana loss ni per dengan harga asal lah. Ataupun kita tolak lah ni. 100 tolak dengan 91.25. Yang ni dapatlah 8.75 tu. Kalau kamu faham sama ke macam buku teks ni? Dia kata dia nak 8.75 ni. Kamu faham macam tu lah? Dia nak yang ni. Dia nak ini lah. Jawapan dia 8.75 lah. Cikgu salah sikit lah. Cikgu kata jawapan dia 91.25. Jadi dia kata cari peratus susutan nilai harga kereta tersebut selepas 5 tahun. Cari peratus susutan. Ni kalau dalam bahasa Inggeris ni mungkin senang sikit nak faham kot. Cari peratus susutan nilai harga tersebut selepas 5 tahun. Peratus susutan. Kalau kata 91.25 ni kita panggil apa nak? Cari peratus ni peratus berbanding dengan harga asal kot. Kalau peratus susutan harga nilai kereta tersebut lepas 5 tahun, kita nak disusut banyak mana saja. Faham ke ni? Cikgu pening kepala juga. Okay, jadi jawapan dia 8.75 itu nah. Okay. Jadi dia nak cari peratus susutan nilai harga kereta tersebut selepas 5 tahun. Ini cikgu pening sebab ayat dia. Cikgu tak faham yang dia nak tu. Yang mana satu nah. Tapi yang dia nak tu banyak mana daripada apa saya nak cerita kamu lah. Peratus susutan tu banyak mana harga kereta tu jatuh lah. Kereta tu jatuh sebanyak 8.57%. Boleh yang dia nak yang tu. Yang cikgu punya tu 91 tu. Yang tu kita panggil apa nak? Kalau kita nak tukar dia jadi bahasa Melayu pun susah kan nombor tu. 91.25 tu
adalah peratus kereta tersebut berbanding dengan harga asal dia. Boleh? Jadi yang pasal susutan tu maksudnya dia nak banyak mana kereta tu susut daripada 100% tu. Macam mana cikgu cerita pun cikgu rasa kamu pening yang mana satu ni kan. Jadi lepas ni kita faham lah dia nak yang mana satu lah. Dia nak yang 8.57 tu, dia nak banyak mana yang hilang. Okay, jadi mungkin kamu faham direct kot, cikgu yang tak faham sangat kot. Okay, jadi yang ni 2 biji latihan tu awal lagi kan 10.57. Kalau kita tengok berapa 11 suku kan. Sekejap kita tengok satu soalan. Okay, yang ni 2 soalan ni samalah macam contoh dia lah. Jadi kamu tengok lah soalan ni memang kalau kita dah buat banyak kali pun kita still rasa dia mencabar juga lah, dia agak mencabar. Jadi ni kita ada soalan lagi, cikgu rasa sama jadi rupa dia. Kita buat sebiji lagi kot. Macam mana? Mana tak? Sama sangat tak? Boleh lah. Kalau latihan formatif ni sebenarnya dia sangkut paut dengan atas ni kan. Jadi kita try buat lagi sebiji. Kalau cikgu, maknanya cikgu bagi kat kamu lagi 2 biji ni. Kamu cuba buat sendiri lah. Lepas kita habis tajuk ni. Jadi cikgu rasa sempat lah. Kita ada 1 kali kelas kan. Jadi untuk 1 kali kelas tu kita buatlah latihan summative ni lah. Tapi kita buat bahagian yang 6, 7, 8, 9, 10 lah. Ikut mana yang done lah. Lepas tu cikgu akan bagi kamu test lah untuk tajuk kamera ni lah. Macam tu. Test tu maknanya kamu buat waktu cuti kamu. Waktu cuti tu cikgu akan upload kan. Test tu kiranya ujian 2 kamu lah. Jadi pastikan kamu cuba buat. Fizik itu pun sama ujian 2 kamu lah. Cikgu isikan dalam essay kamu lah markah dia. Okay, mari kita buat soalan. Mana satu yang kamu nak? Yang part bocor ni lah. Kita tak tahu mana satu susah lagi. Kita try. Tonok sebenarnya. Cuma dia bagi kita nervous sikit sebab kita tak sure kita faham betul tak dia punya ayat tu. Boleh? Itu je dia punya kekangannya soalan kebat ni. Tapi biasalah nah. Memang ada orang dia panic attack bila dia tengok soalan MAT ni sebab ni lah nah. Okay. Di sebuah kilang menghasilkan minyak masak sawit, didapati bahawa sebuah tangki minyak yang berbentuk silinder di kilang tersebut mengalami kebocoran. Ni macam soalan pembezaan dah ni. Satu lagi kamu perasan lah soalan ni kita tak nampak pun perkataan kamera dan dia ni, kita kena baca dan fahamkan yang ni di bawah tajuk apa. Faham? Jadi mungkin yang tu mencabar lagi soalan ringgit-ringgit je ni kan. Jadi mungkin kalau kamu tengok ni mungkin kamu kena fikir panjang juga yang ni ada kait dengan kamera ke tak ada. Jadi kita kena itulah kita kena praktis lah bagi kita nampak bentuk soalan ni lah. Dia tak ada keyword lah kat sini kecuali kamu tengok perkataan isi padu tu dan kamu perasan yang kita kena reversekan equation pembezaan tu. Jadi kalau kena reversekan tu maksudnya memang kena kami. Tinggi minyak dalam tangki itu berkurang dengan kadar 5 cm per minit dan kadar perubahan isi padu minyak dalam tangki terhadap tinggi diberi oleh equation dV/dH. Yang ni kadar perubahan minyak masak dalam tangki. Kadar perubahan isi padu minyak dalam tangki terhadap tinggi. Dia cakap terhadap tinggi lah. Jadi dV/dH. Lepas tu dengan keadaan T adalah masa dalam minit. Cari isi padu dalam sentimeter padu minyak yang mengalir keluar dari tangki itu selepas 0.5 jam. Cari isi padu minyak yang mengalir keluar dari tangki itu selepas 0.5 jam. Kat mana yang kita kena kami? Kita nak cari isi padu kan? Maknanya kita nak equation V. Cikgu rasa kita kena kami dV/dH tu. Kita akan dapat equation V. Tapi mari kita tengok. Dia bagi kita maklumat banyak lah. Jadi mesti ada benda yang kait dengan atas-atas tu. Kita nak keluarkan maklumat dia. Jadi kita sikit. Dapati bahawa sebuah minyak masak bentuk silinder mengalami bocor, tinggi minyak dalam tangki itu berkurang. Jadi kita anggap dia penuh lah asal-asalnya. Lepas tu dia berkurang dengan kadar 5 cm per minit dengan perubahan isi padu minyak tangki terhadap tinggi berubah dengan equation yang dia bagi ni. Yang ni
tinggi, minyak itu berkurang. Jadi yang ni DHDT kita. 5 cm per minit. Lepas tu, kadar perubahan isi pada minyak dalam tangki, kata dia bagi dVdH. Saya rasa kita kena cek dVdt dulu kot ni. dVdH, sebab kita nak equation yang dV dengan dt. Cik rasa kita nak dVdt ni, dia bagi dHdt ni. Kita kena buat chain rule dulu. T tolak 6. Boleh nak? Okay. Jadi kita nak isi padu minyak yang keluar dalam kita selepas 5 jam. Kita nak dVdt sebab bila kita khamir dia akan jadi V dan sebutan T. Nah, yang ni dia dVdH lah, dia tak kena lagi. Kalau kita khamir dia, kita kena khamir dia dan sebutan H lah maksud cikgu. Nah, jadi kita tak boleh khamir lagi lah ni. Kita kena cari dVdt kita dulu. dV over dt sama dengan dV over dH darab dengan dH over dt. Kita dapat dVdt kan. Jadi kita punya equation ni kena darabkan dengan 5 ni. Darab terus kan? Sebab semua setingkat lah. Kalau kamu bela, kamu kita cikgu. Darab. Tadi yang ni 5. Jadi kita darab lah. Kita darab. Dia jadi 3T tolak 30. Jadi yang ni dVdt. Okay, jadi kita dah gabungkan. Okay, dVdt ni kalau kita khamir terhadap dt, kita dapat V lah. Jadi dia tak kena kat sini kan. Kamu nampak tak dia tak kena. Kalau kita nak khamir terhadap dt, yang ni dH. Mana boleh kan? Jadi kalau kita nak khamir terhadap dt mesti memang rupa dia dah macam V dan sebutan T dah, tapi dia punya pembezaan tu tak kena kat sini lah sebab dia DH kat sini. Jadi kalau kita khamir ni kita akan dapat V lah, V dan sebutan T lah. Jadi kita akan khamir dia tak ada dt. V sama dengan 3T tolak 30 terhadap dt. Okay, yang ni kita khamir macam tadi kita dapat 3T kuasa 2 per 2 tolak 30T tambah C kan, ni V kan. Jadi macam mana kita nak anggap dia punya masa T kosong tu lah. Kalau masa yang didapati bahawa tangki minyak bentuk silinder kilang tersebut mengalami kebocoran, tangki minyak itu berkurang tinggi minyak dalam tangki itu berkurang dengan kadar 5 cm per minit. Yang kadar perubahan isi padu minyak dalam tangki tersebut diberi oleh ni diganti dalam masa dalam minit. Cikgu rasa yang ni cikgu 0.5 jam tu kena tukar jadi minit tak? Kena cikgu rasa sebab T ni dalam minit. Okey, jadi V ni V susutan kan? Maksudnya V yang hilang kan? Jadi sama juga macam tadi kot. Jadi kalau kata T kita kosong, kita tak ada lagi nilai yang hilang. Kalau pening V kita akan jadi kosong juga sebab V ni isi padu minyak yang susut kan, yang mengalir keluar kan. Jadi C tu kosong. Jadi kita gantikan. Tadi betul lah, jadi 0.5 jam tu kena tukar jadi minit kan. 30 minit kan. 0.5 jam lah. Darabkan dengan 60. Betul. Okay, jadi V sama dengan 3T kuasa 2 per 2 tolak 30T. Jadi kita kena cari waktu T sama dengan 30 minit. Cari isi padu minyak yang mengalir keluar kan. Jadi kita nak V ni patutnya bagi kita isi padu minyak yang mengalir keluar lah. Jadi waktu T kosong tak ada lagi minyak keluar. Sebab cikgu kata C tu kosong. Okay, jadi kita gantikan dengan 30. Apa dapat jawapan ni? Betul tak? Betul tak? Dekat depan dia. Dapat 450. 450. Betul lah jawapan dia Dia jawapan dia
450. Yang ni mencabar juga nah. Sebab kamu nak kena buat chain rule dulu. Nah. Okay. Boleh ke? Boleh nah. Jadi tak apa. Yang ni dia bagi kita lagi banyak contoh lagi bagus sebenarnya. Jadi kita tahulah bentuk soalan yang boleh keluar nah. Mari kita buat satu lagi lah, sempat kot. Kita tengok. Kita study. Sempat tak? Mana satu lah? Ya, nak tanya soalan ke? Kamu lepas ni kelas apa je? PSI. PSI lah. Kalau nak buat kamera tentu dari 0 ke 30 pun boleh kan cikgu? Oh, maksudnya macam kamu buat kamera tentu terus? Boleh. Sebab jalan kerja dia memang gitu kan kalau kata buku teks tunjuk kan. Cuma cikgu tunjuk kamu je lah kenapa dia buat kamera tentu tu lah, sebab C tu boleh hilang. Faham lah? Jadi kalau tidak tak jadi juga kan. Jadi untuk kes semua ni dia punya C tu hilang sebab kita anggap dia dengan masa T tu kosong, apa-apa yang C tu akan jadi kosong juga. Jadi kita boleh tulis juga tulis dia sebagai kamiran tentu. Cikgu buat macam tu dulu sebab nanti kita ada bab gerakan dalam garis lurus nah. Jadi gerakan dalam garis lurus tu tak semestinya C dia tu kosong. C dia mungkin ada nilai lah maksud cikgu. Kamera tentu daripada 0 ke 30. Dia bukan apa kalau kita buat 0 ke 30 kamera tentu tu kita pening sikit kan sebab kita tak faham kita cari apa nah. Itu masalahnya sebab tu cikgu buat satu-satu. Jadi kita buat kamera tentu macam kita nak cari luas kan. Jadi mungkinlah daripada graf tu area yang kita nak tu yang kita cari tu adalah luas dia nah. Jadi tapi dia pening sikit bila kita buat kamera tentu tu lah, tapi boleh aja nah. Tak salah. Sama je. Mari kita try satu lagi ya. Cikgu bagi kamu homework satu je nanti. Diraja di sebelah menunjukkan kerata rentas sebuah penutup mesin yang dihasilkan oleh mesin pencetak 3D. Penutup itu diperbuat daripada sejenis bahan pencetak iaitu filamen plastik. Bahagian dalam dan bahagian luar penutup itu masing-masing boleh diwakili oleh dia bagi dua equation kat sini. Bahagian dalam dan bahagian luar penutup. Yang ni dengan yang ni. Ini bahagian dalam. Dia ada dua kuadratik kat sini nah. Ini bahagian dalam, yang ni bahagian luar. Anggarkan kos dalam RM filamen plastik yang digunakan untuk menghasilkan 20 penutup yang sama jika harga 1 cm padu filamen plastik adalah 7. Cikgu rasa dia bagi dua sebab dia nak suruh kita tolak lah nak kita nak tahu ketebalan kita punya penutup ni. Betul? Jadi sebab tu dia bagi dua bahagian lah. Jadi kalau yang ni dia nak suruh anggarkan kos ya. Anggarkan kos. Dia bagi kita 1 cm padu punya nilai lah. Maknanya yang ni kita kena cari isi padu area yang dia nak ni. Cikgu rasa yang hijau ni untuk kes ni yang hijau. Jadi kita cari yang tu dulu, lepas tu kita akan darabkan dia dengan 7 sen kan. Dia nak buat 20 kan. Saya anggarkan kos filamen plastik gunakan untuk menghasilkan 20 penutup yang sama jika harga. Jadi kita nak cari isi padu yang ni dia bagi dua, maksudnya so kita tolak. Yang ni area dalam kan, yang ni area luar kan. Jadi yang dalam ni, yang luar ni tolak dalam ni lah. Yang luar ni bila kita kamir terhadap paksi Y dia akan jadi besar lagi. Okey. Ni yang ni dia ada pintasan Y ni, pintasan Y dia 2.8 untuk kes yang ni. Nah, jadi yang ni 3. Sekejap. Kalau kita nak kamir terhadap Y, sama je kot, kita boleh guna nilai ni terus. Kamu boleh bayang ke? Jadi kita ada, dia dah lukis kan? Jadi kita punya nilai Y tu ada 2. Kata cikgu buat paksi Y kat sini. Ni cikgu pun Cartesian tu kat sini. Jadi kita ada yang dalam yang pertama ni kita akan kamirkan dia daripada 0 sampai ke 2.8 ni. Lepas tu kita ada ketebalan yang luar ni kita akan kamirkan dia daripada 0 ke 3. Dua-dua kamir terhadap paksi Y. Kita akan prosedurkan dulu. Equation ni kita boleh rotatekan dia.
Jadi kita akan tolakkan yang luar ni dengan yang dalam. Jadi kita susunkan dia dulu. Jadi yang dalam dan luar. Jadi dalam ni equation senang nak nampak lah sebab pintasan Y dia 2.8. Lepas tu dia dah label kat sini 2.8. Jadi yang ni yang dalam. Di Y sama dengan negatif 1/16 X kuasa 2 campur 2.8. Kita nak rotate equation ni. Kita baling negatif tu dulu sebab dia ada dua benda kat sini, takut kita tersilap. Di X kuasa 2 sama dengan 16 darab dengan ni kan. 2.8 tolak Y. Dapat berapa tu? 16 darab dengan 2.8 dapat apa? 44.8. 44.8. Tolak 16Y. Jadi yang ni equation X kuasa 2 kamu yang pertama. So kita ada equation yang kedua. Yang ni benda yang sama kan. Jadi Y sama dengan negatif 1/20 X kuasa 2 campur 3. Ni sebab struktur dia sama. Bila dia sampai X kuasa 2 nanti equation dia akan jadi 20 darab dengan 3 tolak Y. Sama kan? Jadi rupa dia akan jadi sama lah bila kita pusingkan dia. Sama tak? Sama kan? Okay. Jadi bila kita darab masuk, dia akan jadi 60 tolak 20Y. Lena faham tak? Betul tak cikgu buat? Cikgu rasa betul lah. Y tolak 3, 3 tolak Y kan? Betul lah. Jadi yang ni sebab cikgu compare dua bentuk ni sama, dia terus cikgu tulis. Jadi kalau kamu nak buat panjang pun sama je lah. Cikgu nak jimat masa sebab dah 11 suku. Okay, jadi sekarang ni kita akan commit. Yang ni yang luar kan? Cikgu. Ya? Cikgu contoh kalau equation yang 2.8 pintasan Y di 2.8 tu kan. Saya darab dulu 16 tu dengan Y. Lepas tu baru saya tolak dengan 2.8. Lepas tu last sekali baru tukar sign semua. Boleh tak macam tu? Boleh je Aisyah. Asalkan kita dapat kepala dia X kuasa 2 last sekali. Dia tak kisah sangat. Kaedah tu lah maksud cikgu. Yang kita tahu kita nak bentuk equation yang X dalam sebutan Y. Boleh? Jadi kita pusing lah macam mana yang kita selesa. Kalau kita selesa buang 16 dulu boleh saja lah. Okay, jadi sekarang ni kita nak commit daripada yang luar tolak dalam kan. Jadi yang ni tolak yang ni. Luar tolak dalam. Kita tengok equation dia jadi apa. Ni kamiran. Ini kita boleh fuse kot dua orang lah. Tak boleh sebab kami benda lain. Kami daripada 0 ke 3. 60 tolak 20Y pi dy tolak dengan kamiran 0 ke 2.8 44.8 tolak 16Y dy. Jadi yang ni kita kena kami satu-satu lah. Dari pi dua-dua. Kami ni jadi 60Y tolak 20Y kuasa 2 per 2 kan. Jadi 10Y kuasa 2. Okay. Daripada 0 ke 3 tolak dengan 44Y tolak 16Y kuasa 2 per 2 jadi 8Y kuasa 2. 0, 2.8. Okay. Alright, jadi kita selesaikan yang ni. Ini kalau masuk 0 dia kosong, jadi kita masuk 3 je. Dapat berapa tu? Kita dapat masuk 3. 90 lah. Jadi yang ni 90 pi. Okay, yang belakang ni kita masuk 2.8 dalam equation ni lah. Cuba kira tak dapat berapa. 62.72. Okay. Jadi yang ni dapat 62.72 pi. Kita tolak dua orang ni. Jadi jawapan dia 27.28 pi. 27.28 pi. Tak B kan? Ini centimeter square. Tadi dia dah bagi tahu kamu dia nak buat 20 kan?
Jadi kita darab 20, lepas tu kita darab 7 sen. Tu nak jawapan dalam sen ke? Mana jawapan dia? Ini soalan nombor apa? Nombor 2 ya? Nombor 2 jawapan dia dalam RM. Maknanya kita tukar dia jadi 0.07 sen lah tu lah. Jawapan dia ada 3A, 3B. Betul lah. Okay. Jadi yang ni kita darab 20 dulu. Dapat apa ni? Dapat 20. 545.6. 545.6 pi. Jadi yang ni nak darab dengan 0.07 kan. Yang ni sekarang ni sebab kita nak isi padu saja, kita kena tukar dia jadi 3.142 lah. Sebab kita nak dapat harga terus kan. Jadi kita kena hapuskan pi tu. Jadi kita dapat berapa tu? Berapa RM? 545.6 darab 3.142. Kita darab dengan 0.07. 119.99926. Okey. Kita dapat lebih sikit kan. Jadi cikgu rasa sebab apa lah. Mungkin dia hapuskan pi di awal-awal kot. Tapi dekat lah tu lah. Dah dapat 119.999 lah. Dia punya 98 kan. Jadi dekat dah lah. Tak apa kita tulis 119.99. Apa dia punya? Mungkin dia pakai, tentang dia cheating. Dia pakai pi banyak tempat puluhan lah. 545.6 darab pi darab 0.07. Ya. Salah dia lah. Dia tak pakai 3.142 kan. Jadi dia dapat 119.98 kan. Jadi kalau kita pakai 3.142 kita dapat besar sikit. Jadi kita dapat 99. Yang ni tak apalah. Yang ni dia akan spesifikkan dalam soalan tu. Kita nak kena pakai pi apa nah. Sepatutnya pi tu 3.142 lah. Cikgu. Ya? Dia guna simbol pi terus. Cikgu rasa dia pakai pi calculator. Jadi dia dapat jawapan kecil dari kita lah. Tapi yang tu tak apa sebab kalau exam dia akan ambil kira lah kamu pakai pi tu yang mana satu ni. Selalunya kita tak pakai pi calculator sebab kita dah standardkan kata pi tu 3.142 kan. Jadi kita pakai yang tu lah yang lagi selamat lagi lah. Kadang buku teks pun tak standard juga sebab dia duk kira kan, jadi dia terus picit pi calculator tu. Jadi 119.99 tu selalu kita bunda tu 120 lah. Okay. Jadi yang ni jawapan dia. Yang ni kamu faham kan? Yang ni tak susah sangat nah. Jadi kita kena cari tebal, jadi kita kena tolak dua orang. Jadi kita pakai nilai Y. Kamu kena ingat je bila masa kita nak pakai koordinat Y, equation Y, bila masa kita nak pakai equation X tak ada X tu nah. Alright, jadi untuk homework kamu cikgu bagi kamu soalan yang last ni kamu boleh try. Jadi mungkin soalan ni ada rupa sikit macam soalan pertama kot, cikgu tak sure lah. Kot kamu kena buat chain rule ke apa tapi mungkin tak lah. Jadi yang ni ataupun ni macam soalan yang kereta tadi sebab dia ada tulis dua benda kan. Jadi kamu try. Habis dah kita minta tajuk kamera ni alhamdulillah. Ni soalan yang ni memang susah lebih lah. Jadi sebenarnya dua bentuk boleh keluar exam, sama ada yang ni ataupun biasanya dia akan tanya kamu level yang macam ni lah. Faham tak? Jadi bukan maksudnya aplikasi tu yang ni saja bentuk yang keluar. Jadi kalau kita tengok contoh kat bawah ni pun dia akan keluar juga bentuk yang macam ni nah. Jadi cuma kalau kamu malang sikit lah dalam exam dia keluar soalan macam ni. Tapi bukanlah apa nah, kalau kita praktis insyaAllah lah kita boleh tahulah dia nak apa. Okay, jadi satu tu je lah kamu punya homework nah, kamu cuba buat nah. Okay. Kalau ada masalah kamu tanya cikgu. Untuk next class hari Jumaat lah, tak apa kan masa tu kan, boleh. Ini kita akan buat latihan summative ni. Lepas tu kita buat test untuk kamera nah, cikgu tak campur. Tak tahulah kalau cikgu nak campur dengan bab lain, nanti cikgu bagi trial lain lah. Okay.